Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan bincangkan bahagian terakhir bagi bab 1 matematik tingkatan 4, iaitu kita akan tumpukan perhatian kepada penyelesaian masalah melibatkan persamaan kuadratik. Jadi bahagian ni adalah sangat penting sebab biasanya dalam peperiksaan memang kita lihat soalan tu adalah jenis penyelesaian masalah, iaitu jenis soalan yang berbentuk ayat di mana kita perlu aplikasi apakah konsep yang kita sudah belajar dalam bab ini untuk menyelesaikan soalan tersebut. Jadi untuk memahirkan bahagian ni, anda mesti kena pastikan sendiri dapat imbas kembali apakah konsep yang anda sudah belajar dalam bab ini. Jadi dalam video ni saya akan bincangkan dahulu rumusan untuk bab 1 ni, iaitu tentang apa yang anda sudah belajar dalam bab ini. Selepas tu kita akan ambil beberapa soalan kehebat daripada buku teks tu untuk kita bincang bersama kaedah penyelesaiannya. Jadi anda juga boleh anggap video ni sebagai rumusan bagi bab 1 ni lah, iaitu kita boleh gunakan video ni sebagai ulang kaji sebelum anda menghadapi ujian untuk tingkatan 4 atau tingkatan 5 anda. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat dahulu apa yang anda sudah belajar dalam bab 1 tingkatan 4 ini. Pertama sekali, apa yang kita sudah belajar dalam bab 1 ini adalah syarat untuk menjadi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ni. Jadi sebenarnya ada dua syarat yang utama lah, iaitu hanya satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa tertinggi pemboleh ubah tersebut ialah 2. Jadi di sini saya sediakan satu contoh umum, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi anda perlu tahu A, B, C ini sebenarnya adalah pemalar, iaitu mewakili sesuatu nombor, manakala pemboleh ubah itu adalah X sahaja. Jadi di sini anda perlu tahu untuk X ni adalah pemboleh ubah dan kuasa tertinggi bagi X ni hanya 2. Jadi itulah syarat untuk menjadi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ini. Selepas tu kita juga perlu bezakan antara ungkapan fungsi dan persamaan kuadratik, sebab sepanjang bab ini anda akan nampak ada 3 bentuk untuk kuadratik ini. Jadi ungkapan kuadratik itu merujuk kepada kita punya bentuk umum, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Jadi seterusnya untuk fungsi kuadratik pula, apa bezanya adalah fungsi itu kita akan nampak ada fx tu di depan. Jadi selain daripada gunakan fx, dia juga boleh gunakan apa-apa huruf lah. Contohnya dia boleh gunakan gx dan seterusnya. Dan untuk persamaan kuadratik pula, anda akan perhatikan dia ada sama dengan sifar. Jadi itulah beza antara ketiga-tiga ini. Jadi ungkapan tu adalah yang paling asalnya, iaitu kita hanya ada ungkapan kuadratik tu, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi apabila balik kepada fungsi kuadratik, anda akan nampak ada fx di depan, dan manakala untuk persamaan tu anda akan nampak ada sama dengan sifar di belakang tu. Itulah beza utama untuk 3 bentuk kuadratik ini. Jadi saya harap semua dapat bezakan. Seterusnya pula kita perlu tahu apakah bahagian yang akan dipengaruhi oleh nilai ABC ni. Jadi untuk nilai A ni akan menentukan bentuk grafnya. Jadi nilai A tu sebenarnya ada 2 kemungkinan, iaitu sama ada dia positif atau negatif. Jadi nilai A ni tak mungkinnya adalah sifar lah. Sebab kalau dia sifar, maka dia tak ada lagi X kuasa 2. Jadi apabila dia positif, anda ingat saja dia akan jadi senyum. Apabila negatif pula, dia akan jadi muram. Jadi inilah 2 kemungkinan bagi nilai A ni. Lepas tu untuk nilai B ni pula akan menentukan kedudukan paksi simetri. Kenapa dia tentukan kedudukan paksi simetri ni? Sebab daripada persamaan ini. Jadi persamaan paksi simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kita akan ambil nilai B dan A itu daripada kita punya persamaan yang diberi itu. Lepas tu kita masukkan ke dalam persamaan ni untuk tentukan paksi simetri. Jadi paksi simetri ini sangat penting sebab kita biasanya akan gunakannya untuk tentukan nilai untuk titik maksimum atau titik minimum. Iaitu selepas kita ada X, kita akan ganti balik X untuk carikan Y, untuk carikan titik maksimum atau minimum kita. Lepas tu kita ada nilai C, iaitu untuk pintasan Y. Jadi anda perlu tahu nilai C kita tu sebenarnya boleh dapatkan daripada graf kalaulah ada dilukiskan. Iaitu apabila kita make graf fungsi kuadratik tu seperti ini, nilai C kita itu adalah di sini, iaitu kita punya pintasan Y. Jadi anda perlu tahu dari mana kita boleh dapatkan nilai C ini kalau kita diberikan graf lah. Jadi begitulah untuk kesan perubahan atau kesan nilai ABC kita kepada kita punya graf.
Jadi seterusnya pula kita kena tahu apabila kita selesaikan persamaan kuadratik ni, kita dapat punca iaitu pintasan X. Jadi macam mana kita selesaikan persamaan kuadratik ni, kita perlu faktorkannya. Dan selepas kita faktorkannya, sebenarnya nilai yang kita dapat tu adalah kita punya punca iaitu kita punya pintasan X. Jadi di sini dua-dua ni dipanggil sebagai kita punya punca lah. Jadi anda perlu tahu selepas you dapatkan nilai itu sebenarnya bahagian mana pada kita punya graf tu. Jadi di sini ini adalah satu contoh iaitu kita perlu tahu kita punya nilai ABC kita akan mengganggu bahagian mana. Lepas tu kita perlu tahu, dan apabila kita selesaikan persamaan kuadratik tu, sebenarnya nilai kita dapat tu atau punca itu adalah bahagian mana dalam kita punya graf, iaitu pintasan X. Jadi begitulah rumusan untuk apa yang kita sudah belajar dalam bab 1 ini. Jadi seterusnya pula kita akan lihat apakah jenis soalan yang biasa kita temu dalam penyelesaian masalah melibatkan persamaan kuadratik ini. Jadi pertama sekali kita lihat soalan yang biasa kita temu adalah kita diminta untuk tuliskan persamaan kuadratik berdasarkan situasi yang diberi. Jadi biasanya kita akan nampak banyak jenis soalan yang melibatkan luas lah. Contohnya untuk segi 4, apabila kita darabkan panjang dengan lebar tu, kita memang akan wujudkan sesuatu pemboleh ubah yang kuasa 2. Sebab kalaulah kita punya panjang tu ada X dan lebar kita juga ada X, apabila kita darabkan panjang dengan lebar tu, kita akan wujudkan X kuasa 2. Selain daripada luas tu, dia juga boleh wujudkan berbagai situasi lah. Asal kita akan wujudkan X kuasa 2 tu, kita akan ada satu persamaan kuadratik. Jadi anda mesti kena pandai untuk hasilkan satu persamaan kuadratik tu daripada situasi yang diberi itu. Selepas tu memang soalan tu biasanya akan minta kita selesaikan persamaan kuadratik. Jadi untuk bahagian ni anda mesti kena mahir penfaktoran ungkapan kuadratik ni, iaitu apa yang anda belajar semasa bab 2 tingkatan 2. Kalau anda kurang mahir tu, anda boleh ulang kaji semula bab 2 tingkatan 2 ni, iaitu penfaktoran. Jadi untuk seterusnya pula adalah tentukan paksi simetri, dan anda perlu ingat apakah rumus bagi paksi simetri ini sebenarnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi bahagian ni sangat penting, jadi anda mesti kena tahu rumus ini. Dan rumus ini biasanya tidak diberi semasa ujian lah, jadi anda kena tahu sendiri. Jadi untuk seterusnya pula adalah tentukan koordinat titik maksimum atau minimum. Jadi macam mana kita selesaikan soalan ni adalah kita perlu carikan kita punya paksi simetri. Lepas tu nilai X yang kita dapat tu masukkan ke dalam kita punya fungsi untuk carikan nilai Y. Lepas tu kita ada X dan Y tu, kita sudah berjaya untuk carikan kita punya titik maksimum atau minimum. Jadi kalau anda kurang jelas, nanti kita akan bincang bersama dengan lihat satu contoh. Dan akhir sekali adalah kita akan tentukan nilai ABC dalam persamaan kuadratik. Biasanya dia akan bagi kita sedikit input lah. Contohnya dia bagi kita graf, atau kita diberi nilai seperti titik koordinat untuk kita carikan nilai ABC ni. Jadi inilah antara jenis soalan yang biasa ditemui dalam penyelesaian masalah melibatkan persamaan kuadratik ini. Jadi seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh, iaitu soalan kehebat yang saya dapatkan daripada buku teks lah. Supaya kita dapat bincang bersama kaedah penyelesaiannya. Jadi mari kita lihat contoh tersebut. Kita perhatikan ini adalah soalan 8 yang saya dapatkan daripada British Comprehensive muka surat 27 sampai 29 buku teks. Jadi di sini raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Tentukan koordinat A. Jadi kita perhatikan koordinat A itu di mana? Koordinat A ini adalah kita punya pintasan Y. Jadi pintasan Y itu tadi kita sudah tahu, pintasan Y itu sebenarnya adalah kita punya nilai C dalam kita punya persamaan kuadratik atau fungsi kuadratik ini. Jadi kita terus boleh dapatkan jawapan kita punya A ini, koordinatnya anda perlu tahu ini adalah pintasan Y. Maka kita dapat ni adalah sifar negatif 5. Jadi untuk A ni sebenarnya tak ada langkah apa-apa. Kita cuma perlu tahu dari mana kita dapatkan maklumat tu. Jadi anda perlu tahu A itu pintasan Y. Maka kita gunakan nilai C daripada fungsi kuadratik itu.
Jadi untuk B, persamaan paksi simetri. Jadi di sini apa yang kita perlu buat, kita kena gunakan rumus kita X sama dengan negatif B per 2A. Jadi di mana kita punya B? B itu adalah 6 dan A kita tu adalah negatif 1. Jadi kita gantikan negatif, lepas tu B itu 6, 2 darab negatif 1. Jadi anda perlu tahulah dari A dan B itu macam mana dapatkan, iaitu sebenarnya datang daripada fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi anda perlu tahu A itu di depan x kuasa 2 dan B itu adalah di depan x. Jadi macam tu. Jadi kita selesaikan tu, kita dapat kita punya paksi simetri itu adalah x sama dengan 3. Macam tu. Selepas tu kita diminta untuk tentukan koordinat titik B. Jadi macam mana kita tentukan yang ini pula adalah kita cuba lihat. Jadi ini adalah paksi simetri itu adalah 3. Jadi kita kena tahu maksudnya adalah sini jaraknya adalah 3 dan jarak ni pun adalah 3. Maka kita ambil B itu sebenarnya kita terus boleh bagi kita jawapan lah, iaitu kita dapat ni adalah 6 negatif 5. Macam tu sahaja. Sebab kenapa? Sebab ini 3 tambah 3 tu jadi 6. Lepas tu yang kita titik Y itu, ada koordinat Y itu akan sama dengan A, iaitu dapat negatif 5. Dan kita lihat untuk D pula, titik maksimum P. Jadi apabila kita ada nilai X tu adalah 3, kita hanya masukkan ke dalam kita punya fungsi dan kita carikan negatif 3 kuasa 2 tambah dengan 6 darab 3 tolak 5. Jadi kita dapat negatif 9 tambah 18 tolak 5. Maka kita dapat ni adalah sama dengan 4. Jadi titik maksimum P sama dengan 3, 4. Jadi begitulah cara macam mana kita selesaikan soalan ni, iaitu kita dapatkan satu persatu. Jadi begitulah untuk soalan 8. Mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi soalan seterusnya, soalan 11. Panjang bagi suatu segi empat tepat ialah X tambah 1 dan lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Jadi pertama sekali kita perlu tahu lebarnya adalah apa dululah. Lebarnya adalah 5 cm kurang daripada panjangnya, iaitu kita perlu tolakkan 5. Jadi kita akan dapat ni adalah X tolak 4. Jadi untuk pertama sekali adalah ungkapkan luas segi empat L dalam sebutan X. Jadi di sini kita diminta untuk buat satu ungkapan kuadratik ni daripada keadaan yang dinyatakan di atas tu, iaitu untuk luas segi empat tepat ini. Jadi kalau anda tak dapat bayangkan soalan tu, anda boleh lukiskan satu segi empat tepat. Lepas tu labelkan dengan panjang dan lebarnya. Jadi di sini panjangnya ialah X tambah 1 dan lebarnya adalah X tolak 4. Jadi soalan pertama tu adalah kita diminta untuk ungkapkan luas segi empat tu. Jadi luas segi empat tu kita ambil L adalah panjang darab dengan lebar. Jadi panjang tu X tambah 1 dan disebabkan ini adalah darab, kita sebenarnya tak perlu kita gunakan darab pun boleh. Kita boleh wujudkan dengan dua kurungan macam ni, iaitu untuk lebarnya X tolak 4. Jadi untuk bahagian ni kita perlu guna balik apa yang kita belajar semasa bab 2 tingkatan 2, iaitu kembangkan kurungan. Jadi kembangkan kurungan tu kita perlu darabkan seperti ini ya. Jadi kalau anda sudah mahir tak payah gunakan tanda arah ini. Kalau belum mahir lagi anda boleh gunakan tanda arah ini. Jadi X darab X tu kita wujudkan X kuasa 2. X darab dengan negatif 4, negatif 4X. 1 darab X, 1X. Dan 1 darab negatif 4 tu negatif 4. Jadi lepas tu kita pemudahkan yang tengah-tengah tu, iaitu negatif 4X tambah X. Jadi negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3X tolak 4. Jadi sekarang kita sudah wujudkan satu ungkapan atau sebenarnya adalah satu fungsi bagi keadaan ni. Jadi itulah penyelesaian untuk A. Lepas tu untuk B pula, diberi luas segi empat tepat ialah 24. Hitung panjang dan lebar segi empat tersebut. Jadi kita punya luas tu adalah kita punya L lah. Maksudnya sekarang ni adalah
apabila kita ambil L sama dengan 24. Jadi kita diminta untuk carikan panjang dan lebarnya. Jadi untuk carikan panjang dan lebarnya, kita mesti kena dapatkan nilai X dahulu. Jadi di sini kita masukkan kita punya nilai L tu ke dalam kita punya fungsi yang kita hasilkan tadi. Jadi sekarang ni kita perlu selesaikan persamaan kuadratik ini. Jadi nak selesaikan tu, maksudnya kita mesti kena susun semula ni. Selepas tu kita perlu faktorkan persamaan kuadratik ni untuk carikan nilai X. Jadi di sini kita perlu pindahkan 24 tu ke sebelah. Jadi boleh pindahkan ke sebelah ni. Jadi apabila kita pindahkan ke sebelah tu, kita akan hasilkan satu sifar di sebelah lah. Jadi 24 tu positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Sama dengan sifar. Macam tu. Selepas tu, kita selesaikan untuk negatif 4 tolak 24, negatif 28. Sama dengan sifar. Jadi di sini kita perlu faktorkan. Jadi untuk faktorkan bahagian ni, sebenarnya kalau anda kurang mahir dengan pemfaktoran seperti biasa tu, anda boleh gunakan kalkulator untuk bantulah. Jadi bergantung kepada model kalkulator anda perlu tahu di mana untuk carikan pemfaktoran tu. Jadi di sini saya gunakan secara manual, iaitu kalau guna manual tu X dengan X. Lepas tu anda kena fikirkan untuk 28 ni apakah faktor yang mungkin. Jadi di sini jelas sekali adalah gunakan 7 darab 4 lah. Jadi 7 dengan 4. Lepas tu kita perlu perhatikan nilai yang tengah-tengah ni adalah negatif 3. Maksudnya kita punya 7 tu perlu letakkan negatif 7. Sebab kenapa? Kalau kita perhatikan negatif 7x, 4x, kita tambahkan 2 ni dapat negatif 3x. Jadi macam tu. Jadi kena mahirkan macam mana kita faktorkan lah. Kalau anda kurang mahir tu, gunakan kalkulator untuk membantu anda. Jadi di sini X tolak 7, X tambah 4. Sama dengan sifar. Lepas tu, kita carikan nilai X tu. Jadi X tu sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 4. Jadi perhatikan di sini, X tu sebenarnya merujuk kepada panjang bagi sisi. Jadi untuk panjang sisi itu, tak mungkin nilai itu adalah negatif. Biasanya kita memang ambil positif sajalah. X lebih besar daripada sifar, maka kita ambil X tu adalah 7. Sebab dia adalah panjang sisi, maka kita mesti gunakan 7. Sekarang kita ambil panjang tu, kita perlu masukkan nilai X tu ke dalam X tambah 1. Jadi 7 tambah 1, iaitu 8. Dan lebarnya adalah X tolak dengan 4. Jadi 7 tolak 4, iaitu dapatnya 3. Macam tu. Jadi kita sudah selesaikan apa yang diminta oleh soalan, iaitu tentukan panjang dan lebarnya apabila luasnya adalah 24. Jadi begitulah corak soalan ni. Jadi mari kita bincangkan satu lagi contoh. Jadi kita lihat contoh 14 ni. Persatuan Sejarah SMK Seri Jaya telah melukis 2 buah mural yang berbentuk segi 4 tepat bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. Ungkapkan beza luas antara kedua-dua buah mural dalam sebutan X. Jadi di sini dia minta beza luas. Maksudnya kita perlu carikan luasnya dahulu, lepas tu kita tolakkanlah. Macam tu. Jadi kita selesaikan soalan A dahulu. Jadi beza luas tu kita letakkan L. Jadi di sini kita lihat mana satu yang lebih besar. Jadi tak ada dibagi tu lebih besar tu mana satu. Jadi kita tolakkan sahajalah. Jadi kita dapat ni 3x tambah 1 darab dengan x tolak 3 tolak dengan 2x tolak 1 darab dengan x tolak 1. Macam tu. Jadi kita kembangkan, kita dapat ni adalah 3x kuasa 2 tolak 9x tambah x tolak 3. Tolak dengan yang belakang ni, kita boleh kembangkan 2x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak x. Negatif-negatif jadi positif 1. Jadi anda mesti kena mahirkan diri dengan kembangkan lah. Jadi selepas tu baru kita pemudahkan yang tengah-tengah tu. 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3. Yang belakang ini pada masa yang sama anda buka kurungan tu, ingat di sini negatif tu akan didarab masuk. Negatif darab 2x kuasa 2 jadi negatif 2x kuasa 2.
Yang tengah-tengah ni kita perlu selesaikan dahulu. Negatif 2x tolak x tu negatif 3x. Negatif darab dengan negatif tadi jadi positif 3x. Lepas tu negatif darab dengan 1 jadi negatif 1. Jadi macam tu. Selepas tu kita selesaikan yang depan tu. 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 jadi 1x kuasa 2. Negatif 8x tambah 3x jadi negatif 5x. Negatif 3 tolak 1 negatif 4. Jadi kita berjaya untuk bentukkan ungkapan yang diminta oleh soalan tu, iaitu ungkapkan beza luas antara dua-duanya. Lepas tu B, diberi beza luas antara dua mirror tu adalah 10. Hitungkan nilai X. Jadi soalan ni sebenarnya adalah sama seperti tadilah, iaitu kita diberi apabila L tu 10, kita nak carikan kita punya nilai X tu. Jadi macam tu. Jadi kita boleh susunkan macam ni. Pindahkan 10 ke depan. X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 tolak 10. Jadi selesaikan ni. Jadi sekali lagi, apabila kita diminta untuk selesaikan persamaan kuadratik tu, biasanya kita perlu faktorkan. Jadi faktorkan tu macam biasa. Kalau anda belum lagi mahir, anda gunakan kalkulator bantulah. Jadi di sini 14 tu adalah gunakan 2 dan 7. Jadi kita darabkan. Jadi kita perhatikan apa berlaku. 2x dengan 7x. Disebabkan apa yang tengah tu adalah negatif 5x. Maksudnya yang negatif tu mesti pada 7. Jadi di sini negatif. Jadi di sini kita ada faktorkan x tambah 2. X tolak 7 sama dengan sifar. Jadi kita samakan dengan sifar. Dan kita akan gunakan salah satu saja lah. Jadi di sini x sama dengan negatif 2. X sama dengan 7. Jadi disebabkan kita punya nilai x tu adalah untuk panjang sisi. Jadi semestinya panjang sisi tu tak ada nilai negatifnya. Jadi x tu mesti lebih besar dari sifar. Jadi kita hanya pilih x sama dengan 7 sahaja. Jadi begitulah penyelesaian untuk B. Jadi sekarang kita lihat apakah yang diminta oleh C. Hitung perimeter bagi mirror yang lebih kecil. Jadi untuk soalan C ini, perimeter bagi mirror yang lebih kecil. Jadi di sini kita sebenarnya tak tahu pun mana satu lebih kecil. Jadi apa yang kita buat tu adalah kita ganti masuk kita punya nilai x tu dan kita lihat panjang, apakah nilai bagi panjang dan lebarnya. Jadi di sini 3 darab 7 tambah 1 ini adalah 22 dan ini 7 tolak 3 tu adalah 4. Yang ini pula adalah 2 darab 7 tolak 1 adalah 13. Manakala ini 7 tolak dengan 1 adalah 6. Jadi kalau kita darabkan tu, memang yang ini adalah lebih kecil. Ini lebih besar. Kalau ini darab tu, luas tu ada 88. Ini luas tu hanya 78. Macam tu. Jadi di sini mirror yang lebih kecil tu adalah yang ini. Jadi kita akan gunakan 13 dengan 6 tu. Jadi C, perimeter mirror lebih kecil. Jadi kita gunakan 2 darab dengan 13 tambah dengan 2 darab dengan 6. Kenapa kita perlu darab 2? Sebab untuk segi yang tepat tu, dua sisi tu memang adalah sama panjang. Jadi kita dapat ni 26 tambah dengan 12. Jadi jawapan tu adalah 38. Jadi begitulah penyelesaian untuk soalan ini. Jadi perhatikan corak soalan tu. Memang soalan tu biasanya akan melibatkan satu situasi dan minta kita binakan satu ungkapan kuadratik. Dan biasanya memang akan melibatkan luas lah, segi 4 tepat. Sebab dia akan gunakan panjang dan lebar. Dan selain daripada situasi ini, sebenarnya ada lagi banyak situasi lah. Anda perlu cuba banyak soalan untuk toroka contoh-contoh yang ada tu. Dan selain itu, dia juga biasanya akan minta kita tentukan titik maksimum atau titik minimum. Iaitu dari mana kita dapat tu, kita mesti kena dapatkan kita punya paksi simetri dengan gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Selepas tu ganti balik kita punya nilai X tu untuk carikan Y. Jadi begitulah beberapa contoh penyelesaian masalah yang biasa kita jumpa. Dan saya harap selepas ni anda perlu banyak cuba latihan untuk pastikan anda cukup bersedia dengan soalan yang mungkin anda jumpa dalam peperiksaan anda.
Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.